Pelaburan asing dan domestik adalah salah satu sumber utama bagi pembangunan negara. Kerancakannya sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan menjana aktiviti ekonomi. Namun, adakah matlamat kita untuk meningkatkan pendapatan ke tahap lebih tinggi akan tercapai kalau kita masih lagi bergantung kepada industri pelaburan berintensifkan buruh? Laporan khas bahagian ketiga oleh Azrul Amila Amir ini menelusuri suasana pelaburan semasa sebagai tunjang ekonomi. Secara dasarnya, Malaysia telah melalui pelbagai fasa kemasukan pelaburan, khususnya pelaburan langsung asing FDI sejak awal tahun 2000. Malaysia dikatakan tidak lagi mahu menarik pelaburan yang berintensifkan buruh kerana kita ingin bergerak ke arah teknologi lebih tinggi. Ke arah itu, kerajaan telah menjalankan pelbagai langkah bagi menggalakkan pelaburan asing di negara ini. Aliran pelaburan daripada luar negara FDI kepada Malaysia nampaknya sudah semakin bertambah dan fokusnya pula sudah berubah. Macam dulunya kemasukan pelaburan asing adalah di dalam sektor-sektor yang ketara seperti E&E dan sebagainya. Tetapi sekarang ini banyak juga kita terima fokus daripada pelaburan asing dalam sektor E&E masih berterusan, tetapi adalah yang lebih bernilai tinggi, nilai ditambahnya adalah lebih tinggi dan lebih berasaskan kepada pengetahuan. Menerusi perancangan dalam program transformasi ekonomi ETP, pelaburan swasta akan terus memacu pertumbuhan ekonomi di mana ia disasar mencakupi 92% daripada jumlah pelaburan Malaysia. Perbelanjaan awam pula yang merangkumi baki daripada jumlah pelaburan termasuk projek pemangkin seperti sistem transit aliran berkapasiti tinggi MRT, Sungai Nadi Kehidupan ROL dan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang PIPC. Projek infrastruktur untuk dikatakan merangsangkan ekonomi itu pada ketika era Tun Mahathir, tapi ketika era ini dikatakan projek infrastruktur itu masih diperlukan, tetapi dikatakan projek infrastruktur tambahan, bukan projek infrastruktur daripada bawah lagi. Saya juga tidak melihat bahawa zaman tersebut adalah semata-mata zaman untuk mewujudkan projek mega, dan projek mega itu adalah untuk diagihkan kepada semua pihak. Tapi dalam zaman itu adalah persediaan kepada kita, kepada negara, iaitu dia meletakkan semua platform-platform yang kita membangunkan platform supaya ekonomi ini dapat berjalan dengan lancar. Saya rasa memang terdapat kesinambungan yang begitu baik daripada kalau kita ambil sejauh zaman Tun Mahathir, dia telah memperkenalkan satu sistem macam knowledge economy bila beliau menerajui negara kita. Beliau telah memberi fokus kepada industri berat, di mana industri otomotif telah diperkenalkan dengan Proton, kemudian Pro2 dan sebagainya. Dan apabila Proton ditubuhkan, bukanlah hanya untuk mengeluarkan kereta. Proton juga telah diberi tanggungjawab untuk mewujudkan satu sistem automotive vendors. Kini dengan kebebasan yang diberikan kepada Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia MAIDA untuk menarik pelabur, dijangkakan masalah birokrasi yang kerap dialami oleh pelabur akan dapat diatasi. Dalam laporan model baru ekonomi MBE sebelum ini telah menggariskan mengenai masalah yang melemahkan aliran masuk FDI. Antaranya seperti kekurangan pekerja mahir, kapasiti teknologi yang bertahap rendah, birokrasi yang membebankan, industri kecil dan sederhana yang tidak matang, rasuah dan keadaan keselamatan yang kurang. Kita harus lebih teliti dalam konteks bagaimana kita nak terus membuka semua peluang. Kita faham kata semua orang bercakap tentang free market, tentang ekonomi pasaran bebas. Tetapi persoalannya, apa implikasi ekonomi pasaran bebas yang ada pada hari ini? Ekonomi pasaran bebas telah menyebabkan kejatuhan Eropah. Ekonomi pasaran bebas telah menyebabkan kejatuhan Amerika Syarikat, pengangguran yang cukup besar pada hari ini. Adakah itu model ekonomi yang semata-mata kita nak tumpu? Padahal mereka semua itu memulakan ekonomi mereka sama macam kita. Persekitaran global FDI diramal terus mencabar kerana negara-negara maju akan terus bergelut dengan pertumbuhan lembap, defisit yang besar dan hutang yang tinggi.
Bagi menghadapi keadaan ini, Malaysia perlu menerima hakikat tentang perlunya kita berubah dan tidak hanya bertahan kepada status quo semata-mata. Kita perlu, macam dulu, selalunya kita memberi keutamaan kepada kekuatan kita. Apa kekuatan kita? Jadi kita memberi tumpuan kepada itulah. Jangan cuba nak meniru orang. Nak bersaing itu soal lain. Meniru itu saya rasa kalau kita tidak menyiasat, menjamin supaya kita boleh beruntung lah. Jangan ikut orang lain. Tentukan apakah keistimewaan kita. Program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi yang telah diperkenalkan perlu diambil secara serius jika kita mahu menjadi sebuah pusat pelaburan utama dan kembali menjadi kuasa ekonomi. What is important is investment activity remains strong and the pipeline of investments that are going to be taking place both from existing investment projects that are over an extended period of time. That means covering the next few years in the transportation sector, in the oil and gas sector, and in other areas. It continues to be financed. Ikuti laporan khas bahagian keempat esok yang bakal meneliti sistem penyampaian kerajaan dan rasionalisasi subsidi. Azrul Amila Amir, Berita ABN.